bulan yang di siangnya kita berpuasa, malamnya kita berqiyam, dan kita juga disunatkan untuk disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Al-Quran dengan puasa ni, Al-Quran, As-Siyam wal Quran ini dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah dua ibadah yang boleh memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat. Puasa dia akan bercakap pada Allah Ta'ala pada hari akhirat, Ya Rab, mana'tuhu at-ta'am wa ash-shahawat bin nahar. Wahai Allah, aku telah menahan tuan ini, orang ini, daripada makan dan juga syahwat pada waktu siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah kepadaku untuk menolong orang ini pada hari akhirat. Al-Quran juga berkata kepada Allah Ta'ala, mana'tuhu bin naum bil-lail fasyafi'ni fi. Quran juga berkata kepada Allah, wahai Allah, aku menahan dia ataupun menegah dia daripada tidur waktu malam kerana membacaku. Maka berilah kepadaku pertolongan untuk menolong si fulan ini. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada keduanya keizinan untuk menolong tuan yang selalu berpuasa dan selalu membaca Al-Quran, dan dia dapatlah ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi dua benda ini kita masih ada lagi kita kena lakukan dengan baik. Yang pertama, dan kita masa yang berbaki separuh lagi ni, sebahagian lagi ni, 15 hari ataupun 14 hari lagi ni, kita gunalah sebaik-baiknya untuk memperbanyakkan ibadah kita dan juga apa yang qiyam dan siam yang ada dalam bulan Ramadan ini. Berbalik kepada cerita kita tentang tafsir suratul Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikianlah kami dedahkan, yakni Allah, dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar. Dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Jadi ini sambungan daripada kisah yang lepas, apabila salah seorang daripada mereka pergi membeli makanan di bandar. Mereka ini beli barang di bandar, kawan-kawan sahabat mereka yang 6 orang lagi dah berpesan, jangan kamu kena berlemah lembut, wal yatalattaf, sehinggalah jangan ada orang perasan pun tentang hal keadaan kita ini, sebab mereka duk ingat dulu mereka dihalau ataupun lari daripada raja yang zalim yang nak membunuh mereka. Jadi apabila mereka salah seorang itu pergi ke bandar, tidak diceritakan di dalam ayat ni, tapi ada dalam tafsiran kitab-kitab tafsir menyatakan mereka beli ke bandar membawa wang yang 300 tahun dahulu diguna. Wang perak. Dia tidur 300 tahun. Jadi dia bawa wang untuk membeli makanan ini, wang 300 tahun dahulu. Jadi raja pun dah berubah dah. Penggunaan mata wang pun dah berubah dah. Jadi apabila dia hulurkan duitnya kepada si penjual itu, si penjual tu rasa terkejut. Macam mana mengguna duit ni? Sedangkan orang tak guna dah duit ni. Duit ni orang panggil dah jadi barang artifak ataupun barang sejarah sahaja, duduk di dalam muzium macam tu. Orang tak guna dah duit sebegini. Kenapa kamu guna duit sebegini? Adakah kamu berjumpa harta karun? Ataupun kamu dapatkan mana duit ini? Lalu mereka pun pergi mengadu perkara ini kepada raja. Jadi apabila raja datang tengok keadaan ini, ataupun mereka pergi ke raja, raja tengok dan lalu raja tanya dan bersoal jawab dengan seorang lelaki ini.
Lalu mereka kata betul lah, ini adalah zaman dahulu. Zaman dahulu. Lalu mereka ini pun pergi ke tempat raja itu, ke tempat gua ini, dan di situ akhirnya soal jawab Allah Subhanahu wa taala mematikan semua 77 orang ini. Jadi tujuan cerita ini, moral dia cerita ini kita kena tahu. Yang cerita tidur lama ini satu keajaiban 300 tahun. Tapi moralnya nak cerita apa? Nak cerita bahawa anna wa'dallahi haqqun. Nak cerita kat situ. Bahawa janji Allah Ta'ala itu adalah benar, dan nak cerita bahawa wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Bahawa hari akhirat itu tidak ada syak padanya. Maksudnya kebangkitan hari akhirat selepas dimatikan. Apabila seseorang mati meninggal dunia, dia dibangkit semula pada hari akhirat tu. Dibangkit semula pada hari itu satu perkara yang benar. Bangkit al-ba'ts daripada kubur ini satu perkara yang benar. Tapi di sini ada timbul persoalan lah dari golongan orientalis ataupun ahli fikir yang tak guna ke fikir itu untuk benda yang molek. Dia kata macam ke, kalau meninggal dunia ini, kemudian ada azab kubur, duduk dalam kubur lama. Ini seolah-olah tak fair lah, unfair kepada kita lah. Sebab ada orang yang dulu lama dah duduk dalam kubur, dia akan menerima azab seksa yang lama. Ada orang duduk sekejap, dia akan dapat sekejap saja azab seksa. Satu, yang kedua dia kata kubur ni bukan tempat lagi untuk diazab. Tiba-tiba dah kena dah azab di kubur. Belum dihisap lagi. Tiba-tiba dah kena dah azab kubur. Itu antara soalan-soalan yang selalu dimainkan untuk syok kepada perkara tersebut. Jadi sebenarnya, kalaulah dia tidur ilmu tidur ni, ada orang yang tidur sekejap dan dia terasa lama. Ada orang yang tidur lama, dia rasa sekejap. Dia ilmu tidur ni ilmu yang tidak pegang kepada hukum yang biasa ini. Ada orang yang tidur tempat yang sejuk, tiba-tiba berpeluh dia sampai dia ni macam tidur tempat panas. Ada yang tidur tempat panas pula, dia terasa sejuk, begitu sejuknya, nyamannya tidur dia tu. Lena dan seumpamanya. Jadi tidur ni satu tabiat dia, satu benda yang tu. Begitulah Allah Ta'ala boleh jadikan di dalam kubur itu. Dan bagi yang kata kenapa azab kubur dah wujud. Jadi ini menariklah, seorang pendakwah tu dia kata, kalaulah seseorang tu penjahat dibawa, diletak dalam lokap, akan polis tu akan gunalah sedikit kekasaran. Dia tarik telinga sikit, nak mengaku, suruh cakap yang benar. Dia bagi rotan sikit, dia tumbuk sikit supaya bagi penjelasan yang benar. Begitulah dia kata, sebab orang yang menolak azab kubur ni, mereka tolak dengan akal. Dia tolak dengan akal, bukan ada hujah yang lain pun. Jadi pendakwah ni kata, saya pun jawab dengan akal juga. Sebab orang yang kena tahan di penjara ni pun begitu. Sebelum masuk penjara, pergi ke mahkamah tu, kena dah tarik telinga, tarik hidung, kena tapar sekali, kena sepak sekali. Itu kalau polis pun dah biasa dah. Memang orang ni melakukan kesalahan, cakap salah, dia akan kenakan hukuman-hukuman sebegitu. Okey. Kemudian iz yatanaza'una bainahum amrahum. Mereka ini pendedah itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Jadi masalah untuk mempercayai kehidupan selepas mati ini satu benda yang susah untuk dibuktikan, untuk dinyatakan. Sebagaimana kita cerita pada minggu-minggu lepas. Sehinggalah kalau tengok dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pernah satu ketika dia kata, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, bolehkah kamu tunjukkan kepada kami bagaimana kamu hidupkan orang mati? Nabi Ibrahim, dia timbul persoalan, ada hidup selepas mati ni, macam mana bentuk boleh hidup selepas mati? Dia minta dengan Allah Ta'ala,
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjuk kepadaku, biar aku nampak macam mana kamu hidupkan orang mati. Allah Ta'ala tanya, qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, mu tak percaya ke? Awalam tu'min? Kamu tak percaya ke apa yang aku bagi tahu kepadamu itu ada hidup selepas mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan ya Rabb, aku percaya. Cumanya aku nak tenangkan hatiku. Jadi aku masih lagi resah hati aku, masih lagi berbolak-balik. Nak confirm betul-betul. Lalu Allah Ta'ala pun bagilah penglihatan kepada Nabi Ibrahim. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung. Katanya ayam seekor, itik seekor, burung merak seekor. Macam-macam burung lah. Ada 4 ekor burung. Fakhudh arba'atan minat tayr fasuruhunna ilaika. Kemudian kamu bunuh dan cincang semua burung tu. Cincang duduk dalam satu tempat. Burung merak ke, burung gagak ke, ayam ke. Cincang semua burung tu letak di satu tempat. Cincangkan dia tu. Fasuruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu ambil sebahagiannya letak di atas bukit tu. Sebahagian lagi letak di atas bukit ni. Kulli thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Letak di tempat katanya 4 bukit. Kemudian kamu serulah kepada burung itu. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nescaya burung tu datang dengan cepat kepada kamu. Begitulah ibaratnya bagaimana Allah Ta'ala bangkitkan kita semua pada hari akhirat. Allah menarik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia pernah orang tanya kepada dia. Bagaimanakah Allah Ta'ala nak hisap seluruh manusia pada hari akhirat? Bagaimana Allah Ta'ala nak hisap seluruh manusia semua pada hari akhirat? Ramainya manusia macam mana? Dia jawab ringkas. Dia hisap kita sebagaimana dia beri rezeki kepada kita. Terbayang tak kita? Allah Ta'ala semua manusia dia bagi rezeki. Kalaulah Allah Ta'ala mampu bagi rezeki kepada seluruh manusia, sudah tentu dia boleh hisap seluruh manusia. Tidak ada satu kesukaran pun bagi Allah Ta'ala. Beranak seorang bagi rezeki, beranak dua bagi rezeki. Sekali beranak 100 orang seluruh dunia satu hari, ataupun 1000, 10,000, sejuta, semuanya dapat rezeki. Kalaulah begitu Allah Ta'ala berkuasa memberi rezeki kepada seluruh manusia, begitulah juga berkuasa Allah Ta'ala menghisap seluruh manusia. Faqalu banu alaihim bunyana. Ada cadangan daripada kalangan mereka, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Lalu apa dia ni? Rabbuhum a'lamu bihim. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Okay. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Ini kerana ini kerana pada zaman tu, ini bukan untuk zaman sekarang. Cerita ni zaman Ashabul Kahfi. Dia tengok cerita ini cerita yang pelik. Lepas tu oleh kerana raja itu telah beriman, yang dulu tak beriman, yang memaksa rakyatnya supaya kufur dan syirik kepada Allah. Tapi raja yang ada ni raja yang telah beriman. Telah beriman, mereka pun dalilnya kerana mereka tak bunuh yang 7 orang ni. Kalau mereka masih di dalam agama yang lama, sudah tentu mereka tangkap dan mereka bunuh. 7. Tapi mereka tak bunuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka ini selepas pada itu. Lalu pada syariat ketika itu, dia nak buat satu masjid di tempat sebagai peringatan. Tapi ini hanya cerita zaman dahulu, bukan untuk zaman kita ini. Berikutnya Allah Ta'ala nyatakan, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا
ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengahnya pula berkata bilangan mereka 5 orang. Yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Maknanya mereka ini cakap tanpa ada ilmu. Ada kata 3, yang keempat anjing. Ada kata 5 orang, yang keenam adalah anjing. Rajman bil ghaib. Maksudnya dua-dua pendapat ini tidak betul. Sebab di akhirnya Allah Ta'ala nyatakan mereka ini tidak ada ilmu. Satu, Allah Ta'ala kata apa dia? Rajman bil ghaib. Mereka hanya sangka-sangka sahaja. Kemudian wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Bila ada juga yang berkata bilangan mereka 7 orang dan yang ke-8 itu ialah anjing mereka. Jadi yang ini Allah Ta'ala tak letak di belakang rajman bil ghaib. Seakan-akan bahawa inilah jumlah sebenarnya Ashabul Kahfi. 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit sahaja. Melainkan sedikit sahaja. Okey. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata keterangannya di dalam Al-Quran. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tak nyatakan secara jelas. Ada beberapa tempat dalam Quran Allah Ta'ala dia tidak nyatakan secara jelas. Berapa bilangan Ashabul Kahfi, di manakah bilangan Ashabul Kahfi, di manakah tempat berlakunya Ashabul Kahfi. Sebab tu kalau kita tengok ada kata kat Jordan, ada kata kat Turki, ada kata kat Iraq dan ada juga pendapat kata kat Yaman. Masing-masing ada pendapatnya. Okey. Okey, dan kita pun ada sebahagian pada pergi tengok di Jordan. Saya pernah pergi kat Jordan tu. Katanya itulah yang paling hampir sekali dengan apa yang ada dalam Quran. Wallahu alam, kita tak tahu tempat yang sebenarnya. Jadi kenapa Allah Ta'ala tak nyatakan tempat? Banyak juga cerita-cerita lagi. Cerita-cerita lain dalam Quran tak nyatakan tempat. Dan dia tak nyatakan, tidak identify dia punya CV ataupun syakhsiyah. Peribadi orang-orang ni dia tak nyatakan. Sebab apa? Sebabnya adalah dia nak cerita tentang yang nak highlightnya adalah tentang beriman kepada hari akhirat dan nak cerita tentang benarnya janji Allah. Bukan dia nak cerita personal orang yang ada di dalam tu. Tapi dia nak cerita bagaimana orang ini membawa iman mereka. Sebab benda ini akan berlaku. Boleh jadi berlaku akan akan berlaku. Apabila ada raja yang menzalimi rakyatnya dan rakyatnya ada yang berpegang teguh dengan iman dan Islam, lalu dia pun mengalami sama peristiwa plot-plot ceritanya sebagaimana yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Kalaulah disebut semua nama tempat ini, akan ada di kalangan orang-orang mutaakhir ni dia kata ini cerita adalah untuk Ashabul Kahfi sahaja. Dia bukan cerita untuk kita. Sedangkan Allah Taala nak supaya benda ini kalaulah berlaku di zaman yang lain pun, seumpama berlaku seperti cerita Ashabul Kahfi, maka berpegang teguhlah bahawa janji Allah Taala adalah benar. Iman itu mesti dijaga. Itu yang Allah Taala nak sebut di dalam ini. Ada yang menariknya, contohnya Allah Ta'ala bagi cerita tentang Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu seumpama isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Allah Ta'ala tak sebut
peribadi, CV ataupun biografi isteri Nabi Nuh. Dia tak sebut biografi isteri Nabi Lut, tapi dia sebut ada orang-orang kafir seumpama isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Sebab dia nak ceritanya walaupun suaminya adalah orang yang beriman kepada Allah, masalah keimanan ini dia tidak boleh mempengaruhi isterinya. Isterinya ada hak juga untuk berakidah dengan akidah apa saja. Begitu juga ayat di bawahnya Allah Ta'ala sebut, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Perumpamaan bagi orang yang beriman itu adalah seumpama isteri kepada Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang mengaku Tuhan. Kufur dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Nabi Musa. Bagaimana dia nak begitu angkuh, tiba-tiba isterinya beriman dengan Nabi Musa. Maksudnya, Fir'aun sendiri dia tak boleh menguasai akidah isterinya. Akidah isterinya, katanya nama Asiyah. Dia tak boleh kuasai. Sama ada seseorang suami yang terbaik, dia tak boleh kuasai akidah isterinya. Dan apabila ada juga suaminya yang jahat, dia tak boleh menguasai akidah isterinya. Maksud dalam bab akidah itu seseorang adalah hur, seseorang adalah boleh memilih, boleh memilih. Tapi kita mengharapkanlah dia suami isteri ini kita nak sebagaimana apa Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar, Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa. Itu iman, kedua-duanya beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah atau bersama dengan Aisyah ataupun Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah dan lain-lain lagi lah. Itu dia. Jadi ini masalah sebab apa Allah Ta'ala tak sebut nama ini, kerana benda ini boleh berlaku pada bila-bila masa yang akan datang. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut nama ni. Tapi berlainan dengan satu cerita ni, surah Tahrim, ayat terakhirnya, Allah Ta'ala sebut, وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. Maryam bintu Imran. Allah Ta'ala sebut nama dia. Sebab apa? Sebab kisah Maryam ni tak akan berulang lagi selepas daripada kisah Maryam. Mana ada orang perempuan tak berkahwin tu keluar anak. Mana ada berlaku atas dunia orang sebegitu. Dia tak berulang dah cerita ini. Sebab tu Allah Ta'ala sebut nama dia. Okey? Ini antara rahsia bagaimana Allah Ta'ala tak sebut kisah nama-nama Ashabul Kahfi ini satu persatu. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Aku buat ni esok, aku buat ni esok, aku buat ini minggu depan, aku buat ini bulan hadapan, aku buat ini tahun hadapan. Kecuali illa ayyasha Allah, kecuali dengan kata insya Allah, jika dikehendaki Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rashada, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Okey? Jadi kalau kita tengok kepada ayat 23 itu kalimah li syai'in. Syai'un wala taqulanna li syai'in. Syai'un dalam Al-Quran ni banyak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Syai'un dalam Quran cukup banyak. Cukup banyak. Tapi berlainan satu dengan li syai'in dalam suratul Kahfi ayat 23 ini. Sebab apa? Kita nampak kat situ ada li syai'in, shin ada alif. Tapi atas alif tu dia tulis sifrun mustadir kita panggil dah. Dia bulat tapi menyenggang sikit. Dia tak bulat mustatil memanjang atas. Bulat memanjang tapi bulat yang menyenggang. Jadi
Tanda itu diletak di atas huruf. Huruf itu tidak dibaca sama ada ketika waqaf ataupun wasal. Dia tidak berfungsi. Cuma dia kena ada kat situ. Jadi ini kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. Kita kata, apa pula alif tengah-tengah ni? Macam nak baca lisya. Kita tak boleh kata gitu. Buang je lah kalau baca lisyai'in, kita tulislah lisyai'in macam bahawa bikulli syai'in alim. Kita buat gitu. Tak boleh. Ini dia sebab penulisan Quran kita panggil tauqifi. Dia datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni dikekalkan sebegini. Walaupun sebutan sama je dengan syai'un yang lain. Jadi ini menunjukkan rasam Uthmani, rasam penulisan ini dia ada nilai dia tersendiri dalam ilmu dia lah ilmu rasam. Kebanyakan ulama kata dia adalah tauqifi, maksudnya diambil daripada zaman Rasulullah yang di-isyraf ataupun diselia tulis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat ini jangan kita nak apabila nak buat sesuatu perancangan kita kata aku nak buat benda ini, aku nak buat benda ini, tak boleh. Tapi dengan kita lapik dengan jika diizinkan Allah illa an yasha Allah. Okey? Jadi ini kes ini berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dia nak cerita tentang perihal Ashabul Kahfi ni pada esok. Dia kata begitu kepada orang musyrikin yang bertanya kepadanya. Tanpa dia kata illa an yasha Allah. Tiba-tiba besoknya tidak datang cerita Ashabul Kahfi. Lusanya tak datang cerita Ashabul Kahfi. Jadi kes peristiwa lambat wahyu turun kepada Rasulullah ini beberapa kali. Kalau tengok kepada hadis dan sejarahnya berlaku kepada Nabi kita beberapa kali. Bukan sekali sajalah. Tujuannya adalah untuk mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan surah At-Tuha. Sebab berlaku di bawah tu ada binatang yang masuk ke dalam rumah Rasulullah, tiba-tiba masuk ke bawah tilam Rasulullah, mati bangkai di situ. Rasulullah duk tunggu Jibril datang, tak datang. Rasulullah naik ke bukit sana, naik ke bukit sini, mencari kok Jibril turun di sana, tak datang juga. Sehinggalah apabila seorang datang untuk bersih rumah Rasulullah, dia sapu-sapu di bawah tilam Rasulullah, adalah bangkai binatang tersebut dibuang. Apabila dibuang, Jibril pun datang. Itu. Lalu Rasulullah amat gembiralah dengan kedatangan Jibril AS. Ada berlaku beberapa kali kalau kita tengok. Jadi dalam ini juga mengajar kepada kita dalam bab bercakap ini kita kena lapiklah urusan kita dengan insya-Allah. Insya-Allah dengan keazaman diri kita nak buat. Bukan insya-Allah untuk kata aku tak nak buat. Tapi insya-Allah dengan keazaman aku akan buat dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab. Wazdadu 9 dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Ini kita kena faham kiraan ini. Ahlul kitab dia dalam kitab merekanya ada menyebut bahawa tidur selama 300 tahun. Tiba-tiba Al-Quran turun kata 300 tahun dan 9 tahun. Dan tambah lagi 9. Jadi di sini dalam perkiraan hari ini, sebab apa orang Ahlul Kitab dia kata 300 tahun? Kerana dia mengikut perkiraan syamsi, matahari. Matahari ni perkiraan dianya waktu siang. Waktu siang kita kira matahari. Waktu malamnya kita kira perkiraan qamari kita panggil. Dalam Islam untuk perkiraan dua-dua ada guna. Tapi untuk perkiraan puasa contohnya, kita guna perkiraan bulan. Nampak anak bulan, maka bermulalah bulan Ramadan. Nak raya, tengok bulan Syawal. Anak bulan Syawal. Kadang-kadang orang bertukar. Baru ni ada bertukar sikit kat setengah-setengah siaran TV tu. Dia kata melihat anak bulan Syawal.
Nak tengok anak bulan ni ada dua. Satu bulan Ramadan, satu bulan Syawal. Bulan Ramadan maksudnya untuk menetapkan bermulanya puasa. Kalau bulan Syawal itu, dia hujung Ramadan baru orang tengok. Untuk menetapkan bermulanya raya. Bukan awal Ramadan kita tengok anak bulan Syawal. Itu dah terlangkau dah dia punya perkiraan mereka. Jadi dalam perkiraan apa dia ni bulan ini atau bulan ini sama ada syamsi dengan qamari. Untuk qamari ni dia untuk syamsi ni bulan ni matahari ni perkiraan dia lebih kepada musim lah. Kalau musim tu dia tetap dengan syamsi. Setiap bulan 3 contohnya autumn. Dia tak akan berlaku winter bulan tu. Setiap bulan 6 adalah winter. Dia tak akan berlaku winter ini di bulan lain. Setiap bulan Disember adalah kita panggil apa? Bulan musim panas. Dia akan berlaku pada bulan tu. Tapi perkiraan qamari ini dia berubah. Dia berubah sebabnya perkiraan masa dia lebih sikit. Bulan dia 29 dan 30 sahaja. Adapun syamsi ni ada 28, ada tahun lompat tu ada 29, ada 30 dan ada 31. Itu perkiraan syamsi. Jadi kat sini untuk bagi 100 tahun ada 3 tahun lebih. 3 tahun lebih bagi bulan qamari. Kalau 200 tahun bermaksud ada 6 tahun lebih bagi perkiraan qamari. Dan kalau 300 tahun ada 9 tahun lebih apa dia ni perkiraan qamari. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat begitu dan dalam Islam sendiri, tengok bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala guna dengan hilal, dengan qamari. Apabila guna qamari, okay, ada kalanya kita puasa di musim sejuk. Maka buka puasa pun pendek je lah. 10 jam, 11 jam kita buka puasa. Dan setiap 10 tahun dia akan berpusing ada puasa jatuh pada musim panas. Musim panas panjanglah sikit, 16 jam, 17 jam. Begitu juga dengan orang buat haji. Buat haji ni dia kira dengan perkiraan 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni dia apabila guna dengan qamari, maka ada haji orang terkena haji pada musim sejuk. Ada kalanya terkena musim bunga. Ada kalanya terkena pada musim panas. Kalaulah sekiranya kena musim panas selama-lamanya, maka sudah tentulah akan rasa resahlah. Setengah-setengah manusia yang alergik dengan panas. Ada yang alergik dengan musim sejuk. Tapi Allah Ta'ala pelbagaikan perkiraan musim untuk melakukan ibadah. Ramadan, Zulhijjah digunakan untuk haji. Ramadan digunakan untuk puasa ini menggunakan Al-Qamari. Itu sebenarnya rahmat yang besar daripada Allah Ta'ala kepada kita. Supaya semua orang ni, manusia dia boleh rasa semua. Dia boleh rasa, itu satu. Yang kedua kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata, dengan perkiraan sebeginilah, jalan sebegini dan dia tidak serentak pada satu masa mengerjakan sembahyang zuhur. Serentak pada satu masa tidak mengerjakan sembahyang asar. Seluruh dunia ni serentak mengerjakan sembahyang maghrib. Allah Ta'ala dah buat begitu. Tapi Allah Ta'ala dia berjalan matahari itu sedikit demi sedikit. Ada tempat ni orang azan. Azan ni kalau kita kira dengan pergerakan matahari dan bulan ni, sepanjang masa ada orang mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang masa orang ada mengucap Ashhadu an la ilaha illallah. Sepanjang masa ada orang mengucap Ashhadu anna Muhammadar Rasul. Seluruh dunia ni. Sebab dia pergerakan matahari dan bulan ni beredar. Dan setiap masa ada orang yang mengerjakan sembahyang zuhur. Setiap masa ada orang yang mengerjakan sembahyang asar. Setiap masa ada orang akan mengerjakan sembahyang setiap masa. Ini hikmah kenapa Allah Ta'ala jadi ni. Dia jadi tempat yang berbeza, waktu yang berbeza untuk selama-lamanya ada manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada.
Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Yang exactly yang tahu berapa lama, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Baginya. Lalu lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya dan jelas sungguh pendengarannya, yakni penglihatan Allah, pendengaran Allah terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumannya. Okey. Jadi itulah kita habis itu. Itu satu muka lah. Kita baca satu muka sekali pertemuan insya-Allah supaya game tu cepat sikit dia habis dah. Okey, wallahu a'lam. Habis. Tak ada satu soalan Ustaz daripada Haji Jaafar. Boleh tak surah ini diamalkan buat perlindungan fitnah, iaitu ancaman sekarang? Dia yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Kahfi, barang siapa menghafaz, membacanya pada hari Jumaat macam hari ini, akan Allah Ta'ala kurniakan cahaya sehinggalah Jumaat berikutnya. Dan kita hurai dah, maksud cahaya itu ialah sama ada cahaya hakiki yang realiti ataupun untuk mempermudahkan kepadanya melakukan amal ibadah dalam sepanjang minggu itu. Itu dia. Kemudian barang siapa yang menghafal 10 ayat suratul Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Ad-Dajjal. Fitnah Dajjal ni dia berbeza dengan fitnah-fitnah yang lain. Sebab fitnah itu amat dahsyat sekali, menggugat keimanan seseorang. Itu dia. Jadi atas dasar ini, kalau kita menjadikan surah Kahfi ini sebagai amalan hari Jumaat kita, dia memang amat baiklah. Ada pun fitnah-fitnah yang kecil, fitnah kerja, fitnah kehidupan, fitnah anak-anak, fitnah rakan taulan, fitnah emosi kita sendiri ke, fitnah macam-macam lagi itu sebenarnya dengan membaca Al-Quran insya-Allah hati dapat ketenangan. Okey, Allah Taala gandakan kebaikan dan akan terhindarlah dengan perkara tersebut. Dengan tidak dinafikan kita ada doa-doa untuk kita menghindari daripada macam COVID-19 ni sendiri. Ada doa, Allahumma inna na'udzubika minal baras. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan kamu daripada penyakit baras. Baras ni penyakit sofa, penyakit yang susah diobati. Wa min al-juzam, penyakit kusta. Wa min junun, penyakit gila. Wa min sayyi'il asqam, dan penyakit yang pelik-pelik, ganjil-ganjil yang susah-susah. Orang nak tahu penyakit apa ni, penyakit yang orang panggil tak pernah berlaku pun. Macam COVID ni lah, dia termasuk dalam wa min sayyi'il asqam. Jadi minta berlindung daripada Allah daripada benda-benda ini sebenarnya warid terdapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kita tu dia buat. Yang kita biasa dengar, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah 8 penyakit. Penyakit. Kita minta Allah berlindung dengan Allah. Hammi wal hazan, rasa keluh kesah dan rasa sedih. Wa minal ajzi wal kasal, rasa lemah dan kasal, malah. Minal jubni wal bukhl, rasa takut dan juga bakhil. Min ghalabati daini, ataupun hutang yang melingkup kehidupan kita, dan waqahrir rijal, dayus. Ini ada 8. Campur pula minal baras, juzam, junun, sayyi'il asqam, lepas tu fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masihid dajjal, fitnati jahannam, fitnah azabil qabr. Dia ada sahabat dia kumpul, dia buat gambar rajah tu, macam peta minda, ada 28, 29 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita berlindung. Jadi kalau kita ada rasa benda-benda fitnah yang ada, kita bacalah doa-doa yang sesuai dengannya untuk kita menghindari. Macam ada satu doa, Allahumma kshif 'annal bala. Ya Allah, angkatlah daripada kami ataupun hilanglah daripada kami bala.
wal wabak corona ni, wal fahsya, perkara fahsya, zina apa yang seumpama dengannya, wal fitnah, wal zina wal ghala, ni kenaikan harga yang tidak menentu ni, ghala, ma la yakshifuhu ahadun ghairuk, yang tidak mampu dihilangkan, diangkat, dibuang melainkan kamu ya Allah. Jadi doa tu bagi saya lah lagi sesuai untuk kita amalkanlah untuk menghindari perkara fitnah yang berlaku. Wallahu a'lam. Ustaz, ada satu soalan juga dari antara peminat Ustaz yang tegar ni. Yang mana baik untuk pemula bagi sekeluarga membaca tafsir di rumah buat masa ini yang mudah difahami dan sangat asas? Allahu Akbar. Soalan yang baiklah. Dia macam ni, soalan tafsir ni untuk bahasa Melayu lah saya cakap dah. Bahasa Melayu ni ada beberapa kitab tafsir di Malaysia. Dia ada Pimpinan Ar-Rahman yang dibuat oleh Syekh Abdullah Basmiah, yang ditashih oleh Datuk Syekh Haji Muhammad Nur Ibrahim, Mufti Kelantan dahulu, mantan Mufti Kelantan dahulu. Allah yarhamhum ya Rabb. Dan kitab tafsir ini dianggap kitab tafsir yang perfect lah, kerana rujukan dia pun banyak rujukan bahasa Arab yang muktabar, bagus. Susunan bahasa dia pun sampai sekarang masih lagi diguna pakai sejak daripada 1980 lagi. Yang tulisan Rumi. Yang Jawi sebelum daripada itu lagi dicetak, sampailah sekarang masih lagi diterbitkan untuk bacaan kita. Dan kitab tafsir terjemahan ini juga dia lebih kepada terjemahan dan tafsiran secara ringkas. Kita panggil begitu. Sebab tu ada beberapa tempat yang dia letak di dalam kurungan. Kurungan itu maksudnya tafsiran yang dia tafsirkan ayat yang dia terjemah tu, untuk pembaca lebih memahami maksud dan apa makna ayat yang diterjemah tu. Itu kat Malaysia lah. Dan ada di Mujamma' Malik Fahad di Madinah Al-Munawwarah ada keluarkan terjemahan tafsir Al-Quran. Itu pun bagus jugalah. Ada setengah orang dia compare dua benda ini. Sebahagiannya kata yang tafsir Pimpinan Ar-Rahman baik, menarik. Dan ada juga yang mengatakan yang sana ni, yang Mujamma' Malik Fahad. Kalau boleh dia beli Ustaz ni Pimpinan Abdul Rahman, kerana ada orang tanya juga pada saya akan tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni. Dia dikeluarkan oleh Darul Fikir Malaysia yang mengeluarkannya. Dia boleh beli. Dia boleh beli. Dan Pimpinan Ar-Rahman ni juga diterjemah kepada bahasa Inggeris yang dibuat oleh Allah yarham Ustaz Osman. Ustaz Osman. Dia yang terjemahkan, Osman Al-Muhammadi. Dia terjemahkan ni dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tak berapa nak faham bahasa Melayu, guna bahasa Inggeris. Itu kalau di Malaysia. Di Singapura, Abrul Asir, saya juga ada tengok kita Abrul Asir yang Son Haji buat tu. Yang itu pun tafsir di radio Singapura satu ketika dahulu yang dibukukan. Yang dibukukan itu pun satu tafsir yang bagi saya huraian dia cukup ringkas, padat. Setiap satu juzuk ada satu jilid. Itu pun cantik jugalah. Kalau untuk tatapan kita sekeluarga, sebab dia hurai. Son Haji ni seorang yang lanjut usianya masa hayatnya, dan dia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang tafsir ini, dan dia mengkaji talaah dan dia menghasilkan tafsir di dalam radio lalu dibukukan. Kalau di Indonesia kita ada yang dulu tafsir Hamka yang dibuat semasa dipenjarakan, dan ada juga yang terbaru ini Quraisy Shihab, dia buat satu tafsir. Ada pun tafsir-tafsir yang lain tu macam-macam lagi lah. Sekarang ni tengah diterbitkan. Okay. Jadi kita boleh pilih lah mana-mana yang kita nak. Sama ada Abrul Asir pun cantik, ataupun Pimpinan Ar-Rahman, itu pun cantik, ataupun Mujamma' Malik Fahad, itu pun cantik. Ada pun huraian yang luas tu, Quraisy Shihab, yang pimpinan di Indonesia, ataupun Hamka, lagi besar lah, luas dia punya huraian. InsyaAllah. Okay, ada soalan yang baru masuk. Salam Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan akan solat sunat wudu? Saya tak berapa faham akan hal ini. Terima kasih.
Okey, solat sunat wuduk ini dia adalah satu warid lah, sebagaimana ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam syurga, dia beri penghormatan masuk ke syurga dan dia dengar satu terompah berjalan. Lalu dia tanya kepada Jibril, siapakah itu ya Jibril? Dia berkata, itulah Bilal ibn Rabah. Lalu apabila turun, dia tanya Bilal, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan sehingga aku terdengar terompah kamu berjalan-jalan di syurga? Ataupun dia bermimpi, ada dua dapat di situ. Lalu Bilal bin Rabah kata, tak ada apa amalan yang aku lakukan ya Rasulullah kecuali selepas aku berwuduk, aku akan dirikan dua rakaat sembahyang. Okey. Jadi ini adalah nak menunjuk kepada kita setiap kali kita berwuduk, kita disunatkan untuk bersembahyang 2 rakaat. Okey. Walaupun begitu dalam bab ni ini perkara-perkara amalan sunat lah, amalan sunat. Menjaga wuduk, dia di bawah tajuk menjaga wuduk. Jadi ada setengah-setengah para ulama tu dia amat concern lah tentang penjagaan wuduk ni, dan dia nak berada selama-lamanya berada dalam keadaan bersih dan suci. Sejak daripada pagi lagi dia bangun, kemudian dia berwuduk, lalu sembahyang duha, kemudian dia terus berwuduk lagi. Kemudian dalam jam sebelah terbatal wuduk dia pun mengambil wuduk baru dan dia sembahyang 2 rakaat, tunggu sembahyang zuhur. Kita nak sembahyang zuhur baru kita nak ambil wuduk. Lepas habis zuhur kita pun tak ada apa makan, minum, tidur, tak ambil wuduk. Bila pula wuduk kita? Dekat nak sembahyang asar pula ada wuduk sekejap. Sebab macam-macam lah penyakit kita dah. Penyakit macam-macam. Jadi kita tak boleh nak jaga wuduk tu lama. Jadi sembahyang wuduk ni dia sama ada lepas wuduk dia terus sembahyang, itu dianggap sebagai sembahyang wuduk. Ataupun apabila dia wuduk kemudian waktu duha, dia boleh gabungkan antara wuduk dengan duha. Sahaja aku sembahyang sunat wuduk dan sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Dia boleh gabungkan dua-dua. Wallahu a'lam. Jadi sekiranya kalau tak ada soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad. Haji Ahmad, ya, sila Haji Ahmad. Ni kalau ada orang nak sembahyang tarawih 4 rakaat minimum, boleh tak? Kalau dia bekerja. 4 rakaat aja. Ya. Sembahyang tarawih 4 rakaat. Allah. Pertama kali pula saya dengar ni Tuan Haji. Saya nak tahu ya. Dia macam ni, sunnahnya zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sembahyang berapa rakaat? Dia sembahyang 8. Rasulullah. Rasulullah mula-mula sembahyang 8 rakaat, dia sembahyang seorang-seorang dia je. Dia tak ajak para sahabat sembahyang. Malam kedua Rasulullah keluar sembahyang 8 juga. Sembahyang 8 campur 3 witir lah. Rasulullah keluar sembahyang 8 rakaat. Malam kedua orang tengok Rasulullah sembahyang, dia pun marilah belakang ikut Rasulullah. Malam ketiga Rasulullah sembahyang, ramai dah duk ikut. Malam keempat katanya Rasulullah tak keluar dah sembahyang. Lepas tu mereka tu tunggu-tunggu mana Rasulullah. Sebabnya Rasulullah tak nak supaya dia ini menjadi satu kefarduan. Kalau Rasulullah buat setiap amalan, dan ramai orang yang sembahyang di belakang Rasulullah, orang yang mutaakhir ini akan kata ini adalah sembahyang yang wajib. Gitu. Jadi status sembahyang tarawih ini adalah sembahyang sunat. Kita kena faham. Dan satu lagi kelebihan sembahyang tarawih adalah sembahyang hanya wujud pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak ada. Jangan lepas Syawal nanti kita nak buat tarawih pula. Tak boleh dah. Dia hanya bulan Ramadan ni saja. Jadi yang paling kurang sekali yang dibuatnya, kalau ikut yang buatnya 8. Kemudian ditambah ada orang yang menambah sampai sampai 20. Zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tengok orang sembahyang ramai-ramai ni, dia pun kumpulkan semua makmun dengan satu imam. Dia jadikan Ubay bin Ka'ab salah seorangnya. Ubay bin Ka'ab ni bagus bacaan dia. Dia kata, wahai Ubay, kamu jadi imam. Kamu jadi imam. Jadi Ubay bin Ka'ab jadi imam lah. Pada zaman Umar ibn Khattab, dia adalah imam salat tarawih. Jadi dia kumpul 20 rakaat dia buat. Okay?
Dan apabila orang Makkah juga dia buat 20 rakaat, dia buat 20 rakaat. Orang Madinah ni pula tengok Makkah buat 20 rakaat, sebab lepas 4 rakaat dia tawaf, lepas 4 rakaat dia tawaf, dia tengok di situ ada kelebihan pula. Lalu dia tambah pula setiap 4 rakaat 2 rakaat pula. Jadilah semua sekalinya 36 rakaat. Jadi tambah pula 16 rakaat lagi sebab setiap 4 rakaat tambah 2 pula. Jadi 36. Campur pula dengan witir 3 jadi 39 rakaat. Jadi gini Haji. Dalam bab ni sebenarnya kita kena berlomba ke arah yang banyak. Jangan berlomba ke arah yang sikit. Kita tak boleh berlomba nak buat ibadah ke arah sikit. Macam sahabat lah. Aku ya Rasulullah, berapa hari ke aku boleh khatam Quran? Rasul kata baca 30 hari. Dia kata ya Rasulullah, aku agak lagi ni boleh lebih daripada tu. Baca 20 hari. Ya Rasulullah, aku boleh lagi ni boleh daripada tu. Baca 10 hari. Ya Rasul, aku boleh baca 7 hari. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada tu. Baca 3 hari, jangan kurang daripada tu. Baca kurang daripada tu, kamu tak faham apa yang kamu baca. Rasulullah kata gitu. Jadi sahabat ni dia berlomba nak ke arah depan semua, ke arah banyak. Jadi kita ni janganlah jadi ke arah ke belakang daripada lapang. Boleh tak 4? Boleh tak 2? Ke belakang itu Haji. Kita tak boleh nak ke belakang itu. Nanti sunnah tu tetap sunnah lah. Lapang, kita kekalkan lapang dia. Cumanya, kalau dia kata, dah saya tak ada masa, tak boleh nak baca satu muka, bacalah Qul huwallahu ahad. Lepas surah Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Ataupun baca surah Fatihah saja. Jadi maksud saya ni, kok mana pun kita boleh hejah. Tapi angka tu jangan kita kurang. Angka 8 jangan kita kurang jadi 6, jadi 4 tak boleh. Kita kekalkan juga dia dengan 8 lah. Cuma, kalau baca panjang 2-3 helai satu muka, bacalah sikit. Inna atainakal kautsar. Baca 3 ayat saja. Ataupun surah Al-Fatihah, Allahu Akbar. Jadi boleh lah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Ya. Cukuplah dah, insya-Allah lah. Okey, saya minta diri dulu insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji Jafni, Tuan Haji Bukhari, Tuan Haji Rasman, Haji Munir, Haji Nasir. Haji Nasir lama tak nampak. Mana dia Ustaz? Ada Haji Nasir. Nampak dia lah Ustaz. Dia agak mengajar juga tadi. Dia mungkin mengajar juga Ustaz. Tak nampak dia. Itulah. Tapi imam tarawih tak sudah. Mungkin Ustaz. Haji Jaafar daripada Jeddah. Haji Salim ada? Sibuk. Tadi saya jumpa dia agak sibuk sikit. Okey. Salam kat dia. Salam lah. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Salam semualah. Haji Salim ada? Kat kita? Tak ada. Haji Salim tak ada. Tak nampak Ustaz. Ustaz, bila nak makan nasi mandi lagi Ustaz? Allahu Akbar. Lepas Ramadan insya-Allah. Kat sini 6 lebih lah. Kita 7.20 baru buka. 1 jam lagi kat sini. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muni. Jangan main-main Haji Muni. Ya, Ustaz. Hantar main lembut lain macam cakap Lain macam. Haji Muni yang kena man. Dia dah cabut ni dia. Ya dah, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.